Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Encik Muhammad Razif bin Mustafa daripada Ramusan Sdn Bhd dan rakan-rakan saya. Jadi sebelum kami memulakan sesi temu mobile ini, saya cuma ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk bertemu mobile bersama kami. Dan saya ingin memperkenalkan rakan-rakan saya daripada jurusan Bioteknologi, Bioentrepreneurship Management di UPM. Jadi ini adalah Ramkumah, Nurul Aina, Hana binti Anwan, Nur Diana dan Ikan Nusantila. Jadi tujuan kami melakukan temubual ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Encik Razi menguruskan perniagaan dalam industri deterjen di Malaysia ini. Jadi kami berharap Encik Razi boleh berkongsikan ilmu dan pengetahuan tentang industri deterjen di Malaysia ini. Okey, insyaAllah. Jadi mungkin kita boleh memulakan kita punya temubual pada hari ini. Jadi sebelum mula-mula soalan pertama adalah mungkin Encik Razi boleh kongsikan kisah dan sejarah bagaimana Encik Razi menubuhkan syarikat dan produk yang Encik Razi sedang jalankan sekarang ini. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkenalan dengan pelajar Fakulti Biotek daripada Universiti Putra Malaysia. Jadi secara ringkas dia syarikat Ramusan Sdn Bhd ni telah ditubuhkan setahun yang lalu pada tahun lepas. Tapi sebelum tu kita buat kajian terlebih dahulu mengenai industri deterjen di Malaysia ni hampir setahun lah. Ini adalah termasuk dari segi pasaran dia, kemudian dari segi market size dia, maknanya volume pasaran dia, kemudiannya apakah jenis produk yang sesuai yang kita nak memperkenalkan yang boleh dipasarkan dalam pasaran deterjen di Malaysia ni. Kajian ini termasuklah jenis produk dia, kesesuaian dia dan juga termasuk uji kaji. Kena buat market research dulu sebelum kita tubuhkan syarikat ni. Kalau betul-betul industri ni dah betul-betul kita fikir berdaya maju, barulah kita tubuhkan syarikat ni. Kan bila dah tubuh kita dah tak boleh pandang ke belakang lagi. Jadi kita kena buat study dulu. Kena ambil setahun. Jadi syarikat Ramusan ni dah ada baru ditubuhkan pada tahun lepas. Pada bulan 6, bulan Jun 2020. Kemudiannya di awal ni pendaftarannya syarikatnya adalah di Senawang, Negeri Sembilan. Kemudian sekarang kita ingin berpindah ke alamatnya office yang baru di Seramandur. Di Seramandur. Jadi itulah sedikit sebanyak lah. Jadi syarikat Ramusan ni kita tubuhkan ada dua jenis lah. Satu produk, kita menggunakan penghilangan produk deterjen, sabun pencuci pakaian. Yang keduanya selain daripada produk, kita juga melibatkan diri di sektor perkhidmatan dalam industri deterjen. Ada dua, kita jual produk deterjen dan juga pada masa sama kita bagi perkhidmatan. Kita panggil laundry service. Kita punya laundry service sendiri yang mana kita gunakan sabun kita sendiri di laundry kita ni. Itulah dia sikit sebanyak latar belakang mengenai Ramusan Sdn Bhd. Ada dua jenis perniagaan yang telah berjalan sekarang lah. Alright. Okey, terima kasih. Jadi tadi Encik Razi ada mention pasal dua servis, satu produk dan satu lagi laundry kan? Ya. Jadi benda ni mesti akan memakai banyak modal untuk dimulakan. Jadi boleh saya tahu daripada mana Encik Razi dapatkan modal ini untuk memulakan perniagaan? Adakah daripada geran ataupun internal funding ataupun daripada joint venture or something like that? Untuk capital, daripada mana Encik Razi dapat capital ini? Baik. Untuk working capital ataupun modal bekerja untuk syarikat Ramusan Sdn Bhd ni, pada awalnya kita tidak maulah terikat pada mana-mana hutang ataupun pinjaman
daripada sama ada daripada bank ataupun pihak luar lah. Jadi dananya permulaan pun dekat setengah juta ni kita kumpulkan di antara lembaga pengarah ataupun shareholder lah yang mengeluarkan duit sendiri yang melaburkan dalam syarikat ni bermula ni dengan setengah juta. Tetapi kemudiannya sebabnya kita tidak mahu terikat, kita nak pastikan dulu perniagaan ni memang betul-betul lebih stabil. Kemudiannya selepas setahun ataupun 2 tahun operasi ni barulah kita akan cuba minta grant. Yang pertama sekali kita akan cuba minta grant lah, ataupun bantuan daripada kerajaan untuk usahawan Bumiputera yang telah berjalan perniagaan dia untuk mengembangkan lagi. Barulah kita akan gunakan daripada modal daripada luar, sama ada daripada permodalan usahawan Nasional Berhad kan, ataupun daripada MARA. Sekarang ni pun kita tengah buat kertas kerja juga untuk dapatkan dana tambahan lah untuk memperkembangkan lagi perniagaan syarikat dan mesin Nasional Berhad. Soalan seterusnya, produk yang Encik Razi sedang pasarkan sekarang adalah Busclean, betul tak? Betul. Itu jenama dia lah. So jenama Busclean ni, apakah kedudukan Busclean di dalam industri sabun dan pencuci deterjen di Malaysia ini untuk masa sekarang? Kalau kita nanti kalau orang semua buat study sikit kan, ada sama ada di dipanggil Persatuan Malaysian Detergent Association, Persatuan Detergent Malaysia lah kan, dia ada study sikit, buat study, maka research juga di situ. Jadi kalau sebenarnya deterjen industri di Malaysia ni adalah sangat besar kan. Saiz pasaran dia dekat hampir 1 bilion setahun, setiap tahun lah penggunaan deterjen ni. Tak kira secara keseluruhan deterjen lah. Jadinya Busclean ni dia dimasukkan dalam kategori premium. Kalau tengok dalam industri deterjen ni lah, sabun ni, sebabnya dia ni adalah dia ada 2 jenis, satu premium, satu regular. Jadi yang regular ni sabun-sabun biasa yang pernah awak pakai lah. Kalau kat rumah, kalau ibu-ibu apa yang tengok kat rumah tu, dia hanya boleh cucian biasa dipanggil. Tapi Busclean ni dia berbeza dengan sabun-sabun biasa, sebab tu dikategorikan hampir dekat 20% lah penggunaan di Malaysia ni masih rendah kerana dia premium. Yang biasa orang pakai 60% ni, daripada 1 bilion ringgit saiz pasaran ni, 60% adalah sabun-sabun pencucian biasa. Jadi Busclean ni dia beza, dia dikategorikan dalam deterjen premium. Jadi sebabnya dia ada 6 dalam 1 dalam Busclean ni. Kegunaan dia ada 6 dalam 1. Itulah dia punya perbezaan dia. Jadi saya juga ingin tahu tentang bagaimana Encik Razi fokuskan dalam proses penjenamaan untuk Busclean ini. Apakah benda yang Encik Razi fokuskan dalam penjenamaan ataupun branding untuk Busclean ini? Sekarang kita fokus branding untuk Busclean ni kerana dia berbeza. Orang tak pernah pakai lagi di Malaysia ni. Jadi bila dah pakai dia tahu. Jadi fokus kita branding ni untuk menggantikan Busclean ni, sabun-sabun biasa ni dengan menggunakan Busclean. Jadi di setiap rumah ni dia akan menggunakan pelbagai jenis sabun. Sama ada sabun X, sabun Y. Standard di Malaysia ni, kalau mak-mak di rumah ni, perempuan lah yang membasuh ni, dia akan menggunakan satu sabun biasa yang saya kata regular tu, kemudian dia campur pula dengan pelembut pakaian ataupun softener. Itu standard di Malaysia. Setiap rumah macam itu. Dia ada satu satu sabun, kemudian ada satu softener. Jadi fokus branding Busclean ni adalah untuk menggantikan semua ni kerana dia ada 6 dalam 1 dan dia boleh mencuci, kemudian kelebihan dia boleh menanggalkan kotoran degil yang tidak boleh dibuat oleh sabun-sabun biasa tadi tu. Itu satulah dia punya tu. Yang kedua, dia dah ada softener. Softener dah ada dalam Busclean ni, standing dengan jenama-jenama yang dia biasa yang pakai kat rumah. Dia punya lembut, dia punya haruman dia sama. Jadi orang yang pakai Busclean dia akan tahu.
Jadi yang ketiganya dia dia adalah wangi. Wangian dia pula tu tahan lama. Biasa kalau mengguna sabun ni lepas kering dia dah tak wangi, tapi dia wangi dia tahan lama. Jadi yang kelebihan yang ketiga dan keempat ni dia adalah yang keempatnya dia adalah antibakteria. Dia boleh bunuh 99.9% bakteria. Ini sangat penting lah dari segi health, dari segi kebersihan. Kemudian ada uniknya Bruce Clean ni adalah selalu ada orang pakai sabun untuk memutihkan pakaian. Dia ni lah, baju-baju putih ni dia nak pakai sabun yang nak boleh putihkan pakaian. Kalau baju pakaian yang berwarna dia akan pakai sabun yang jenis lain. Tapi dalam Bruce Clean ni dia ada dua-dua ni boleh memutihkan pakaian. Nanti apa tu? Inilah orang yang bagi feedback yang dah gunakan Bruce Clean di pasaran ni, dia baju putih contohnya bersekolah anak-anak kan. Dia pakai macam-macam lah nak putihkan, tapi dengan Bruce Clean dia boleh putih macam seperti baru. Kemudian pada yang masa sama bukan senang kerana nak masukkan bahan pemutih pakaian dan juga bahan penyelah warna ni bukan senang. Sebab tu ada sabun X tu, sabun X white. Lepas tu dia kata sabun X color. Dia ada tapi dalam Bruce Clean ni dah dua-dua. Maknanya kalau pakai sekali je dia boleh memutih pakaian, pada masa sama pakaian berwarna dia boleh menyelahkan, menaikkan lagi color dia. Bukan senang nak formula, pasal formula ni daripada United Kingdom yang kita guna, cuma dikilangkan di Malaysia. Jadi itulah kita punya fokus kita nak menggantikan Bruce Clean ni supaya setiap rumah dia gunakan Bruce Clean, dah boleh membantu suri rumah, tak perlu lagi beli sabun-sabun yang lain. Menjimatkan, walaupun harga dia satu pack tu lebih lah daripada sabun biasa tu, tapi kegunaan dia bila dah campur itu lebih menjimatkan. Itu yang kita fokus lah pada Bruce Clean ni. Okey, Encik Razi tadi ada mention pasal formulasi untuk Bruce Clean ni daripada United Kingdom. Boleh saya tahu adakah Encik Razi, formulasi itu dipatentkan dan Encik Razi bayar ataupun itu daripada research and development? Dia memang dia patent lah, tidak akan ada yang sama seperti Bruce Clean lah di pasaran. Dia memang khas, eksklusif lah, diberikan panggil apa? Patent, hak eksklusif right pada Bruce Clean. Jadi Encik Razi bayar patent tu setiap tahun untuk dapatkan yang tu kita dengan ni lah daripada UK tu lah kan. Jadi memang ada lah dia punya tu, memang ada. Okey, saya ada satu soalan lagi. Untuk Bruce Clean ni berdasarkan pemahaman saya ada dua produk, betul tak? Secret Pink dan Amazing Floral. Boleh tak Encik Razi terangkan perbezaan antara dua produk ni? Kedua-duanya sama, perbezaannya cuma haruman saja. Satu haruman Secret Pink, kemudian haruman dia Amazing Floral. Jadi bergantung pada pelanggan, dia ada pilihan lah. Dia ada yang suka haruman Secret Pink dan juga haruman Amazing Floral. Itu je beza. Jadi adakah haruman ini diformulasi pada awal-awal ataupun selepas Encik Razi dapat feedback daripada customer? Daripada awal. Itu yang saya kata tu, setahun sebelum tu kita buat research dulu. Maknanya kita uji, sampling, market research, dia orang cuba keberkesanan Bruce Clean ni, kemudian haruman mana yang dia suka, baru kita pilih dua tu. Jadi kita memang dah buat kajian terlebih dahulu lah. Mana sebelum kita pasarkan. Okey, terima kasih. Okey, jadi saya ingin tanya lagi tentang model perniagaan ramusan sedia bahan ni. Jadi boleh saya tahu macam mana return of investment untuk ramusan sedia bahan ni? ROI. Dia ROI dia kalau ada dua jenis lah. Kalau untuk punya laundry ni, kita punya ROI ni lebih kurang setahun kita jangkaan kita kan, setahun hingga ke setahun 6 bulan, setahun setengah kita dah boleh dapat balik semua modal lah.
Kemudian untuk produk ni, untuk dapatkan pulangan balik ni dia bergantung pada dia continuous. Dia akan continuous dari segi penghilangan dan sebagainya. Kurang-kurangnya kita ambil masa pun dalam setahun ke 2 tahun untuk dapatkan return on investment tadi, pulangan balik lah. Okay. Saya telah tentang pemasaran produk ni. Produk boosting ni dia ada dijual dekat pasaraya, dekat market macam tu ke, atau memang daripada syarikat tu sendiri, memang kena dapatkan daripada syarikat sendiri? Ini soalan yang macam mana? Model pemasaran. Ya, model Bukan, tentang lokasi untuk mendapatkan produk Boostly ni. Adakah ia dijual dan dipasarkan di market seperti Tesco dan lain-lain, ataupun memang kena didapati daripada syarikat rumusan itu sendiri? Okey. Untuk dapatkan Boostly ni, sistem pemasaran kita ni buat permulaan kita menggunakan sistem ejen. Setakat ni dah ada beratusan ejen yang telah datang, dah mula menjual di pasaran. Maknanya dia buat cash on delivery, dia punya sendirilah melalui ejen. Yang keduanya adalah melalui minimart, kita panggil. Contoh dekat UPM paling dekat sekali adalah di Bangi lah. Boleh dapatkan. Kalau adik-adik semua nak cuba sendiri Boostly ni untuk bagi mak-mak ke apa tak, boleh dapatkan di Ismart di Bangi, paling dekat lah. Ataupun ejen ada juga di Bangi, di Kajang dan sebagainya. Tapi dia kalau kita fokuskan adalah di minimart. Minimart maknanya bukan hypermarket, bukan supermarket. Kita masuk melalui minimart saja dah terlebih dahulu. Ada sebab dia lah yang kita tidak masuk ke hypermarket yang besar-besar lah, seperti Tesco, Giant dan sebagainya. Ada sebab dia kita tak masuk. Jadi permulaan ni kita ada melalui ejen, keduanya melalui minimart, yang ketiganya adalah melalui perniagaan secara online. Online maksud dia boleh order, sekarang ni orang dah suka order, dia ikut trend juga, dia suka order melalui di jari anda, di handphone. Pembelian dibuat di secara online lah. Jadi boleh dapatkan di Shopee ataupun Lazada. Jadi ini 3 cara lah yang kita buat pemasaran buat sementara. Baik, faham. Baik, Adik. Since soalan-soalan semua semakin serius, mari kita menuju ke hal yang lain, di mana apabila Encik memulakan bisnes ini, berapa lama Encik merancang? Berapa lama Encik makan untuk merancang, untuk memulakan bisnes ini? Berapa tahun yang diambil? Seperti saya dah sebut tadi, kita ambil masa dalam lebih kurang setahun. Setahun. Mula-mula saya kena study industri dia, industri deterjen dulu. Jadi selepas study di mana dia punya strength, dia punya weaknesses, dia punya opportunities. Kalau dalam marketing dia sebut SWOT lah, SWOT analisa, SWOT analysis. Jadi kita buat tu dulu. Selepas tu barulah kita tengok industri ni very potential, berdaya maju, baru kita cari produk apakah yang sesuai. Kenapa orang kena beli Boostly? Kita tak nak sama dengan sabun semen saya kata regular tadi. Kalau dah sama, dia dah bergantung pada harga je lah. Terus dia sama kan. Jadi orang tidak nampak kelebihan daripada Boostly ni. Jadi lebih kurang setahun. Pasal dia termasuk dari segi industri, lepas tu cari produk yang sesuai. Kita dapat Boostly ni, kelebihan Boostly apa berbanding pada sabun-sabun lain yang di pasaran. Kita buat dulu, kemudian uji, market testing. Maknanya bagi sampel kepada setiap, ada sampling lah seluruh negara, Sabah, Sarawak ni, Pantai Timur ni, supaya diorang cuba. Sebab cuba kita dapat feedback positif. Sebab positif, barulah kita nampak produk ni sangat-sangat berpotensi untuk dilancarkan. Lebih kurang setahun tempoh dia. Okey, Encik, soalan lanjutan. Okey, sebagai contoh, Newton apabila apple jatuh ke atas kepala, baru beliau memulakan something called gravity. Okay. So apakah spark yang membuat Encik
untuk memulakan industri deterjen dan bukan industri yang lain, ataupun ada je rancangan untuk memulakan industri yang lain? Okey. Boleh share. Sebab pemilihan dia, apabila dia nak memulakan sebuah perniagaan, kena cari industri yang berdaya maju kan. Jadi kenapa kita pilih industri deterjen ni? Sebab dia ni adalah satu perniagaan yang orang panggil macam mana saya nak sebut ni, orang yang memang pakai. Okey, dia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dia kuat, stabil. Dia contoh industri makanan. Orang walau apa pun berlaku, ekonomi macam mana pun keadaan yang berlaku, dia orang akan makan. Kalau tak ada apa makanan cukup, dia akan memberontak. Tak kira macam mana pun cabut. Begitu juga sabun ni, industri deterjen ni, dia adalah salah satu bahan yang wajib. Kebersihan kepada rakyat lah, kepada rakyat negara lah. Jadi benda tu memang dia akan gunakan. Tak kira, contohnya sekarang ni COVID ni, dalam keadaan COVID-19 ni, orang masih tetap pakai sabun. Cuma dia sekarang memilih sabun apa yang sesuai dia nak pakai. Sekiranya ada sesuai sabun yang boleh menjimatkan kos dia yang terkesan dengan COVID ni, dia akan cari sabun tu. Jadi sebab tu, kita masih lagi menjalankan perniagaan kita ni dalam keadaan suasana COVID-19. Masih orang pakai. Sabun ni ada benda wajib. Dia mesti jaga kebersihan. Kecuali lah negara-negara zaman dulu, 20 tahun, 30 tahun Malaysia dulu, zaman basuh baju kat tepi sungai kan. Dia tu jenis, dia masih lagi pakai sabun juga, tapi sabun yang ni lah. Jadi benda tu, benda yang wajib pakai lah. In other words, it is an essential product. Basic need. Basic need. Barang-barang keperluan. Betul lah. Saya ada soalan. Tanya, apakah cabaran yang Encik hadapi semasa menjalankan proses perniagaan, terutama pada masa COVID ni? Cabaran dia ni adalah satu, memang ada ni sebenarnya pergerakan lah. Walaupun kita boleh bergerak, kita kena dibenarkan kerana dia terlibat barang bahan sabun ataupun deterjen ni dikategorikan sebagai produk esensial ataupun barang keperluan rakyat. Jadi dibenarkan melintas negeri lah untuk pengedaran dan sebagainya. Bagaimana taklah sebebas, lambatlah pergerakan dia kan. Kita nak masuk sini ada rokok, ada masuk sini. Jadi pergerakan dia tapi tidak begitu jejas, tapi cuma dia slow, dia lambat, slow sikit lah. Jadi yang keduanya, cabaran yang kedua ni adalah macam mana kita nak mempromosikan Busclean ni di minda pengguna ataupun siri rumah. Sebabnya apabila dalam keadaan COVID ni ramai yang terjejas. Yang di sektor lain ataupun industri lain, ada yang kena buang kerja, ada yang potong gaji ni, jadi pendapatan dia orang terjejas kalau kena COVID ni. Jadi masih lagi menggunakan sabun, cuma tugas kita ni macam mana nak mempromosikan Busclean ni, menggunakan Busclean dia dapat menjimatkan dalam keadaan suasana pendapatan yang tak begitu baik lah di zaman COVID ni. Jadi itulah antara cabaran kita untuk mempromosikan Busclean ni pada suasana COVID sekarang. Encik nak tanya, ada plan tak untuk memasarkan produk Encik dekat tingkat antarabangsa, dekat luar daripada Malaysia? Maksudnya ekspor ke luar negara tu untuk produk Busclean. Memang betul. Tapi permulaan kita nak mempopularkan Busclean, penerimaan dia macam saya katakan, 60% pengguna di Malaysia ni menggunakan sabun biasa dengan satu softener. Kita nak ubah kurang-kurangnya, kalau 20% pengguna ni yang 1 bilion ni dia ubah guna Busclean, tak perlu lagi beli-beli yang lain. Jadi kita nak memperkenalkan di Malaysia lah. Jadi kedua ni adalah ekspor ataupun overseas market. Memang kita ada perancangan.
Contohnya sebenarnya kita nak bermulakan di Brunei dan Singapura. Kita nak lancarkan pada awal tahun ni lah. Tapi malangnya lah, kita tunggu-tunggu, ingatkan lebih COVID ni selepas kita dah tahun lepas tu dah okey sikit, tapi masih lagi ditutup, tidak boleh dieksport. Brunei tutup, Singapura juga tutup. Jadi kemudian selepas dalam keadaan COVID yang agak baik, kita akan mulakan. Sebenarnya kita dah ada ejen dan juga distributor di Brunei, bukan salah. Dia menunggu-nunggu. Dia menunggu-nunggu supaya kita nak boleh juga hantar di Sarawak, di Limbang. Tapi pun susah juga dia nak masukkan ke Brunei dan sebagainya, ikut apa ni, jalan darat kan. Jadi agak ni lah, senang kita nak direct daripada Malaysia terus ke Brunei. Jadi kita next step kita memang kena ekspor. Kita akan sasarkan di negara-negara Asia Tenggara dulu, seperti Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand. Ini kita Myanmar juga. Myanmar pun kita dah contact. Kita dah ada hubungi pengedar yang berminat untuk mengedarkan produk Busclean ni. Jadi itu adalah yang terdepan lah, masa depan memang kita tekan sangat. Okay, Encik, saya nak bertanyakan satu soalan tentang macam mana syarikat Encik kan mendapatkan respon daripada pelanggan, dan apakah macam mungkin daripada testimoni ke yang dah jalankan, apakah dia orang punya respon lah sikit sebanyak, boleh Encik kongsikan? Okey, sebenarnya kita memang nak suruh dia orang buat. Tapi sebelum kita buat, bila dia orang dapat aja, kerana dia orang tak pernah berguna, dia orang sendiri hantar semua testimoni, dia orang excited kan. Dia orang tak pernah, baju anak sekolah tiba-tiba guna ni, dia jadi putih, bersih. Baju suami telepong yang dah betik lalat, yang berkulat, yang berminyak apa semua pada guna tu, tolak dapur. Jadi dia orang excited. Dia orang sendiri hantar. Jadi kita terima hari-hari. Jadi kita gunakan ni testimoni ni untuk ni lah, untuk promosi. Jadi alhamdulillah lah. Jadi sebelum kita minta dia orang buat, dia orang sendiri pelanggan yang dia nak berkongsi sendiri, kerana dia nak tunjukkan kepuasan hati dia orang lah menggunakan Busclean ni. Jadi banyaklah kita terima testimoni daripada pelanggan pandangan sendiri. Okey, Encik Razi, saya ada satu soalan daripada segi production untuk Busclean dan logistik untuk Busclean ni kan. Okey. Jadi macam mana Encik Razi proses production ni? Adakah Encik Razi mempunyai kilang sendiri ataupun daripada kilang pembuatan yang lain, dan macam mana logistik ni daripada kilang pergi ke end customer? Yes. Kilang Ramusen ni kita JV dengan lagi satu pengilang. Kilang ni adalah di Gombak, di Bolston Industry, Light Industry, BIC, Bolton Industry, BIC, Park. Inilah di Gombak. Jadi dari situ buat penghilangan Busclean. Kemudian cuma kita nak merancang, selepas tahun 2 tahun kita pindah dengan office dekat dengan office kita lah di Seremban 2. Itu kilang lah pengeluaran dia, dari segi pengeluaran. Kemudian selepas pengeluaran ni, pengeluaran Busclean ni, dari segi logistik ataupun distribution produk Busclean ni, kita bekerjasama dengan Pos Malaysia. Pos Malaysia Berhad, yang mana kita menggunakan warehouse dia di Shah Alam. Kemudian dari segi penghantaran juga akan dibuat oleh Pos Malaysia di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Itu yang kita punya sistem kita lah, untuk make sure barang-barang ni sampai sebab kita gunakan Pos Malaysia ni, kita nak barang bus ni sampai di pelanggan ni ataupun di mat-mat ni dalam keadaan yang pada masa yang tepat dan juga selamat. Okey. Jadi
kita dah tahu pasal proses production dan logistik. Saya nak tanya pasal proses promosi untuk produk pula. Apakah aktiviti promosi yang tuan jalankan untuk promosikan produk Bushclean ini? Okey. Setakat ni kita belum lagi mempromosikan secara agresif Bushclean ni. Ada ni lah juga disebabkan oleh faktor PKP ni lah. Pergerakan kita ni agak ni, kerana contohnya kita dah tangguhkan banyak kali juga pelancaran rasmi produk Bushclean ni. Sebab tak boleh lancar, orang tak boleh berkumpul, tak boleh dan sebagainya. Jadi kita buat sementara ni ejen-ejen dan kedai-kedai mat yang mempromosikan Bushclean ni. Jadi kita bagi setiap kotak pembelian ni pada mat ataupun ejen ni ada 3 program percuma. Cara promosi kita lah. 3 program small packing ni supaya ejen boleh bagi contoh awak ni lah. Contohlah awak jumpa dengan ejen Bushclean ni ataupun di mat, dia akan bagi 3 program sampel percuma. Sama mana betul? Dia cara promosi dia lah buat sementara. Jadi yang keduanya, selepas keadaan yang lebih baik, kita boleh buat pelancaran secara rasmi walaupun tidak ada jemputan. Sekarang ni memang tak boleh buat langsung. Kita baru nak buat dah tak boleh pula, tersekat sana. Especially kita nak buat di Kuala Lumpur ataupun di area Selangor ni, kawasan yang agak ni lah. Semua saya sekarang terfikir ni kita nak buat pelancaran di Melaka tu pun sekarang tak boleh PKP. Sampai ini pun mungkin bersambung lagi selepas 7 Jun lagi saya rasa lah kemungkinan. Jadi PKP memang tak boleh buat langsung. Jadi kita sebenarnya cara promosinya kita buat perancangan kita adalah buat pelancaran rasmi oleh VIP sama menteri Bushclean ni. Kemudian selepas pelancaran rasmi ni barulah kita buat iklan. Setakat ni yang kita menggunakan artis adalah Abun. Abun ni kalau tahu ni dia adalah pelawak tanah air lah. Abun, kenal tak Abun? Kenal tak Abun? Dia tak kenal lah. Kenal tak? Raja Lawak. Raja Lawak. Dia juara Raja Lawak. Dia pun sedang dah rakaman, sedang buat skrip. Patutnya masuk rakaman ni dalam bulan ni, radio dan juga kita buat video komersial dengan Abun untuk iklan Bushclean ni. Jadi selepas, patutnya kita tak boleh juga masuk terus iklan, kalau ikut strategi dia mesti buat pelancaran rasmi, kemudian barulah diikuti oleh iklan-iklan tadi di radio. Dan juga kita buat video komersial ni adalah kita iklankan bukan di TV tapi di social media. Social media maksud dia Facebook, Instagram, Google, YouTube, kan TikTok pun ada, TikTok business kita masuk TikTok semualah. Kerana hampir daripada 30 juta rakyat Malaysia ni, 22 juta adalah pengguna internet. Dia tak tengok TV lah, semua kat handphone. Semua berita ke apa tengok, semua dia tengok kat handphone, dia tak tengok TV, kurang. Jadi kita akan, video komersial ni kita akan iklankan di seluruh media, di social media. Jadi kemudian tu barulah kita masuk ke, kalau adalah rancangan ke iklan di TV lah. Cuma kita akan masuk di iklan di TV adalah bentuk jenis temu ramah, contohnya TV Alitra bersama dengan nak bantu syarikat AKS, itu kita akan masuk lah. Kemudian yang ke akhir sekali adalah kita memulakan billboard. Billboard ni billboard pun agak mahal tapi kita akan buat secara berperingkat. Yang pertama sekali kita akan masuk billboard Bushclean ni adalah secara digital, iaitu di kalau ni perasan di Federal Highway ataupun lebuh raya Persatuan tu dia ada digital besar punya tu, dia adakan slide digital, bukan yang stagnan yang tetap tu, yang kekal. Dia digital. Kita akan masukkan. Kita memulakan di kawasan Selangor ni adalah di billboard di Federal Highway dari Kuala Lumpur ke Shah Alam tu kan kita mulakan lah. Jadi itulah kita punya promosi tu. Okey, saya rasa ini soalan terakhir daripada saya.
tadi saya terlupa untuk tentang production. Adakah production memerlukan sijil-sijil seperti halal ataupun GMP dalam penghilangan production Bush Clean ini? Oh, untuk menjaga itu memang kita perlukan, bukan perlukan. Macam sijil halal ni sebenarnya tidak perlu. Tapi kita sedang mohon lah. Tahulah ya apa proses dia tu. Tapi sudah memohon. Satu, sijil halal ni kepentingan dia adalah untuk pengguna. Boleh faham bahawa bahan ni semua ni adalah halal dalam proses dia. Memang kita dah mohon tapi tidak bukan perlu wajib lah. Kemudiannya sijil dari segi antibakteria. Antibakteria ni kena ada sijil. Jadi itu perlukan. Pasal bila kita letakkan situ, kita kata antibakteria 99% tu kan. Itu perlukan sijil. Selain pada itu, dia masih menggunakan, kita panggil apa nama, standard SOP lah. SOP yang dalam kilang tu untuk apa nama, menjaga kualiti. Processing dia tu kena ikut SOP yang kita tetapkan supaya pengeluaran dia yang mengikut standard SOP lah. Macam apa tu, proses ISO kan. ISO tu kita bila nak keluarkan barang tu, kita nak pastikan produk tu sebelum keluar pengguna dapat di pasaran tu kualiti dia adalah sama yang kita keluarkan di kilang. Itu yang paling penting lah di kilang tu. Kualiti dia bila kita buat sampling, supaya paling penting sekali dalam setiap pemasaran produk ni adalah kualiti. Jadi kita tak nak, kita sentiasa kita beritahu ke mana ada komplain ataupun tidak puas hati dengan ni, kita akan, ni paling penting, kita akan address ataupun selesaikan mana-mana. Setakat ni alhamdulillah tidak ada, yang kita terima semua adalah positive feedback. Maknanya apa tu, dari segi proses penghilangan, pengeluaran menghasilkan kualiti adalah sangat penting. Okey, jadi saya rasa itu saja soalan-soalan daripada kami. Okey. Siapa ada lagi soalan untuk tanya kepada Encik Razi? Ada? Okey. Okey, jadi saya rasa itu saja daripada kami untuk temu pagi ini. Jadi sebelum kita bersurai, saya cuma ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada Encik Razi kerana sudi untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan kepada kami. Dan perkara-perkara yang Encik Razi cakap sebentar tadi, kami akan jadikan reference dan ambil pengajaran untuk kami punya projek di UPM ini. Jadi itu saja. Tahun berapa ni? Kami tahun 3 gitu. Tahun 3? Yes, tahun 3 semester 2. Tahun 3 semester 2. Intern kami final. Yes, final year. Final year lepas intern terus habis lah. Yes, terus habis. Okay, alright. All the best and good luck lah pada semua. Untuk pengetahuan Cik Razi, saya pun ada guna tau Bush Clean ni daripada apa Cik Razi ada bagi kepada ayah saya Bush Clean tu, saya ada guna memang. Okey, ada punya sabun untuk masak kat. Oh ya? Yeah? Alhamdulillah. Dah boleh lah promote dekat UPM pula kan. InsyaAllah akan buat nanti. Okay, alright. Alright, itu saja. Siapa ada nak cakap apa-apa? Nak tanya, Encik ada nasihat nak bagi kepada kami untuk apa, future entrepreneur. InsyaAllah. Okay. Yalah, untuk future entrepreneur ni, yalah apa tu, yalah tu semua berkait dengan soalan-soalan tadi, semua dah cerita lah sebenarnya kan. Tapi pada saya punya ni, paling penting sekali untuk fresh graduate ni adalah intern dan juga projek yang awak buat sekarang ni. Pasal ni dia practical life practical yang tak ada orang nak bagi, ilmu-ilmu yang bukan teori, ini benda yang berlaku. Kemudian yang kedua, projek apa tu, macam sekarang ni buat projek paperwork. Kemudian yang keduanya adalah intern. Intern ni ambil betul-betul, buat betul-betul, cari yang sesuai dengan yang punya ni,
belajar tu betul. Kenapa? Selepas katakan walaupun tak jadi entrepreneur, jadi sebagian saya buat cepat cik pengalaman bekerja dengan company-company lain. Dalam interview dia akan tanya paling penting sekali intern. Dia akan tanya apa yang awak buat. Yang paling intern tu advantage lah untuk fresh graduate ni. Jadi gunakan sebaik-baiknya ilmu, teori, kemudian dia masa intern dia apply kan, barulah ada orang kata ada advantage lah untuk menjadi entrepreneur di masa hadapan. Ataupun mula-mula bekerja dululah dengan ni kan. Tapi kalau ada ialah kebetulan ada apa nama, memang keluarga punya bisnes dan sebagainya, terus bekerja lah, lagi senang lah kan sendiri punya. Tapi kalau selalu kebanyakan ni dia akan kerja tu syarikat yang agak established lah kan, cuba carilah syarikat. Bila cari syarikat yang established, dia akan cari pula fresh graduate yang sama dengan established lah, maksud dia yang high quality punya fresh graduate. Jadi itulah saya ni nasihat tu untuk masa depan anak-anak semua ni. Okay, terima kasih Cik Nazri. Alright. Sebelum kita pergi, boleh saya screenshot tak? Untuk Boleh. Okay, sekejap Right. 1, 2, 3. Okay lah. Okay, alright. Okay, terima kasih. Terima kasih. Saya harap maybe kita boleh buat lagi sesi-sesi temu balik dengan Cik Nazri. Boleh. Okay. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama.